Saya nak baca keputusan Tan Sri Speaker. Ahli yang berhormat. Ini keputusan Tan Sri Speaker pada 22 Ahli yang berhormat April. Gombak, boleh ahli yang berhormat duduk. Ini keputusan Tan Ahli Sri yang berhormat, Speaker. boleh ahli yang berhormat duduk. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, sebelum saya buat keputusan, telah saya selidik semua. Saya tidak buat keputusan sewenang-wenang. Ahli yang berhormat, apabila mesyuarat jawatan kuasa mengenai dengan hal apa sahaja bermesyuarat, dalam tengah-tengah mesyuarat juga boleh buat keputusan untuk hantar satu penyataan kepada majlis untuk majlis buat keputusan lagi. Itu kan undang-undang dia yang berhormat. Itu peraturan mesyuarat kita. Dalam hal ini belum apa-apa ahli yang berhormat mengatakan bahawa keputusan jawatan kuasa itu adalah tidak betul. Jadi keputusan Gombak yang betul. Kalau keputusan itu tidak betul, buat usul tersendiri. Tapi dalam hal ini Gombak, dalam hal ini usul tersendiri pun tidak sesuai. Oleh kerana hal ini akan juga dibawa kepada majlis. Majlis juga akan perbahas. Jadi apa macam kita berbahas di bawah 18.1 yang sedangkan ini juga akan dibahas oleh majlis, Tan Sri, dan itu akan buat keputusan. 18.1 yang berhormat Gombak tidak buat keputusan apapun. Tan Sri, sebelum kita pergi, saya nak rujuk keterangan Tan Sri saja. Saya bukan nak menyanggah. Tan Sri menyebut Yang pada berhormat 22 Gombak, April. keterangan saya itu juga akan boleh dibaca apabila penyataan telah disampaikan. Bacalah sehabis-habis. Nanti izinkan satu ayat saja Tan Sri. Kita pun mau tahu Tan Sri, apa Nanti. tu biar Padang Serai, Gombak baca. Padang Serai. Tan Sri, satu ayat saja Tan Sri. Ini kenyataan Tan Sri pada Sila. 22 April muka surat 11. Tuan Yang di-Pertua. Ini ayat Tan Sri sendiri. Dalam hal seperti ini, seseorang yang dirujuk ke jawatan kuasa seperti yang dikehendaki dalam usul ini di bawah 36.12 perlu untuk dibahas dahulu sama ada majlis ini bersetuju untuk yang berhormat demikian dihantar pergi ke jawatan kuasa. Selepas itu jawatan kuasa pula akan menyelidik, memanggil ahli-ahli yang berhormat berkenaan. Selepas itu memanggil saksi-saksi dan dokumen-dokumen, barulah jawatan kuasa membuat satu rumusan dan rekomendasi kepada majlis untuk dibahas mula. Sama ada rekomendasi itu diterima atau tidak tertakluk kepada majlis. Ini yang nak saya bahaskan pada pagi ini Tan Sri Speaker. Saya setuju recommendation ataupun cadangan jawatan kuasa akan dibawa kepada majlis untuk dibahas. Namun sebelum cadangan itu dibawa dalam majlis, jawatan kuasa mesti menghormati prinsip keadilan di mana tertuduh mesti diberikan ruang, dan ini disahkan sendiri oleh Tan Sri. Yang berhormat akan dipanggil, tetapi tidak yang lain jangan ganggu, biarkan Gombak Tan bercakap Sri dulu. menegaskan di sini bahawa yang dituduh iaitu Permatang Pauh akan dipanggil memberi keterangan. Apa yang berlaku tidak dipanggil. Saksi-saksi akan dipanggil. Apa yang berlaku tidak dipanggil. Ahli yang berhormat yang lain, ahli yang berhormat yang lain, kalau saya dapati ahli yang berhormat mengganggu, saya tidak teragak-agak untuk antar yang berhormat keluar. Saya mau dengar Gombak. Dokumen-dokumen akan dibawa di depan majlis. Ini juga tidak berlaku. Yang dibenarkan hanya surat EPCO bertarikh 19 Ogos. Itu pun setelah 3 bulan baru surat ini diserahkan kepada ahli jawatan kuasa. Mengapa surat ini disorok? Gombak, sudah saya dengar Gombak, duduk Gombak. Jadi saya nak rayu kepada Tan Sri Gombak. supaya benarkanlah prosiding itu berjalan. Hormatilah prinsip keadilan dan undang-undang dan peraturan. Terima kasih. Ahli yang berhormat, apabila timbulkan peraturan mesyuarat, pertama pikirkan dahulu apa maksud peraturan mesyuarat. Kerana apabila saya dan timbalan-timbalan saya membuat petua, petua itu akan jadi presiden. Dan kita buat petua bukan sewenang-wenang, kita juga rujuk kepada mana-mana parliamentary practice dan procedure. Sebagai respon saya kepada apa yang ditimbulkan oleh yang berhormat Gombak, saya tidak menafikan apa yang saya sebut sewaktu perbahasan yang hangat ini mengenai dengan sama ada Pematang Pauh dirujuk kepada jawatan kuasa atau tidak. Itu saya tidak nafikan. Tetapi tidak ada di antara yang berhormat pun yang mengatakan bahawa apa yang dibuat
oleh jawatan kuasa itu melanggar peraturan mesyuarat. Ingin saya baca peraturan mesyuarat satu, yaitu peraturan mesyuarat 8311 yang berbunyi seperti begini. Jawatan kuasa itu jika baik pada timbangannya boleh enggan mendengar apa-apa keterangan. Dia boleh enggan mendengar apa-apa keterangan. Dan keputusan jawatan kuasa itu bukan keputusan pengurusi, dan pada ketika ini adalah yang berhormat Gombak. Kalau kita berbahas yang berhormat dengan perkara ini, kita tidak akan habis. Itu makanya apabila Speaker membuat keputusan, dinyatakan dalam peraturan mesyuarat juga, rujuk kepada peraturan mesyuarat 42-43 mutamad. Nanti dulu Gombak, saya belum siap Gombak. Keputusan untuk membuat dalam jawatan kuasa bukan saya sebagai pengurusi, ianya juga adalah keputusan jawatan kuasa. Dan apabila jawatan kuasa itu pada sewaktu bermesyuarat tidak bersetuju, ada yang dissent seperti mahkamah juga, maka diambil belah bahagian. Saya terbaca, nanti dulu Mbak, saya terbaca dengan kenyataan yang dibuat oleh Bukit Gelugur dan Subang mengenai dengan hal ini. Kenyataan akbar, sama ada itu betul atau tidak, wallahu. Tetapi apa yang saya terbaca ialah mereka ini tidak sebut bahwa setelah mengundi baru mereka keluar. Dia cuma katakan dia tinggalkan mesyuarat. Dia tidak sebut pun bahwa setelah belah bahagian mengundi, maka keputusan majority adalah merujuk balik kepada majelis. Itu tidak disebut, Gombak. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri merujuk kepada 8311. Namun minta maaf saya nyatakan Tan Sri tak baca ayat tu habis. Saya baca habis Gombak. Sila. Okey, ayat sila duduk. Saya baca habis. Dia kata saksi saya baca habis Gombak. Jangan sama sekali Gombak put insinuation. Saksi yang degil dan keterangan yang tidak berkaitan. Ini keterangan yang berkaitan dengan pertuduhan. Gombak. Keterangan yang berkaitan. Yang berhormat Gombak. Ini yang degil. Ahli yang berhormat Gombak. Tuan Speaker.